Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada petang ini Allah mempermudahkan kita untuk meneruskan kuliah kita, yang mana kita masuk kepada faslun pengakhir kepada uqbatul taubah, iaitu peringkat bertaubat kepada Allah sebelum kita masuk kepada babul awaiq, iaitu bab penghalang daripada penghalang ibadah. Maka disebut faslun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ba'da terjemah, kesimpulannya bahawasanya apabila anda memulakan taubat, seterusnya anda membersihkan hati anda daripada semua dosa dengan cara memperkuatkan azam. Maka kesimpulan yang nak beritahu di sini, setelah kita tahu kepentingan taubat, setelah kita tahu bahawa taubat ini bukan perkara yang main-main, setelah kita ketahui bahawa kita sepatutnya risau dengan maksiat kita, kerana orang yang bertaubat sendiri risau sama ada taubat dia diterima ataupun tidak, maka disebut di akhir ini dia kata, maka perkuatkan azam kita. Bila kita nak bertaubat, perkuatkan azam bahawa anda tidak akan kembali kepada dosa sama sekali buat selama-lama. Kita dah tahu macam mana prosedurnya bagi maksiat-maksiat yang diberitahu. Ada 3 jenis maksiat. Maka maksiat yang pertama, iaitu maksiat apa dia? Iaitu manusia meninggalkan kewajipan. Maka taubatnya seiring dengan istighfar, memohon ampun daripada Allah, mestilah mengqadha dan mengqadhakan segala kewajipan yang telah dia tinggalkan. Barulah taubat dia diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi maksiat kepada Allah, contohnya berzina, meminum arak yang hanya kepada Allah, maka itu mestilah beliau itu bertaubat, taubat yang nasuha, yang mana memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan, berazam tidak mahu kembali melakukannya. Dan jangan melakukan setelah bertaubat, tapi melakukan dosa-dosa yang lebih kurang dengan dosa yang kita tinggal. Kerana bila kita buat macam itu, seumpama kita tidak bertaubat. Dan yang ketiga, dosa, iaitu dosa sesama makhluk. Disebut Imam Ghazali, dosa inilah yang amat berat. Kerana caranya macam mana? Mestilah dia bertemu dengan orang yang dianiaya itu atau yang dikata itu, minta maaf pada dia. Dan kemudiannya sekiranya orang itu tidak ada, maka kenalah dia itu berusaha. Kalau sekiranya dia tidak mampu mengembalikan barang yang diambil, maka mestilah meminta halal daripada tuan itu. Dan sekiranya dia tidak bertemu, contohnya sudah mati ataupun sudah berpindah tempat dan tidak berjumpa, maka macam mana? Maka mestilah dia itu berdoa bersungguh-sungguh dengan melakukan banyak amal kebajikan sambil berdoa, ya Allah, lembutkan hati orang yang telah kuaniaya ini. Apabila aku bertemu denganmu ya Allah, dia mengampunkan aku. Itu yang last sekali. Dan kesimpulannya, bila dah tahu kaedah-kaedah dosa-dosa dan kaedah bertaubatnya, maka kesimpulannya di sini dah diberitahu tentang pentingnya bertaubat, tentang bagaimana sepatutnya kena risau dalam bertaubat, dan kemudiannya jangan pula diberi pengharapan. Diberi kita rasa takut, dalam masa yang sama diberi pengharapan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melihat hamba dia. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Terus bertaubat. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Karena itu kita nak kena imbang takut dan harap. Takut dan harap, raja wal khauf. Takut pun takut, harap pun harap. Kalau kita hanya terlalu takut, tidak ada pengharapan, takut juga tak tentu harap kita tak boleh buat kerja. Tapi kalau kita hanya mengharap aja tapi tidak takut, dia jadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Nabi kata apa? Al-ahmaqu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-aman. Orang yang paling bodoh yang semaksimal semua. Maka orang yang bodoh macam mana? Orang yang ikut hawa nafsu dia, tak takut pada Allah, buat macam-macam, tapi dalam masa yang sama doa harap Allah masukkan dia dalam syurga, doa harap Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia rezeki mewah, doa harap. Ini Nabi kata orang yang bodoh yang maksimal, bodoh yang tersangat bodoh di sisi Allah. Maka disebut di sini dia kata memperkuatkan azam. Kuatkan azam. Azam kuat, ya Allah aku tak mau dah. Ada setengah orang dia buat berbagai-bagai. Setengah ulama mau panggil kata tafaul.
Dia buat sesuatu perkara yang menunjukkan isi hati dia. Nak muat, kadang yang botakkan rambut dia. Ada yang botak rambut. Aku nak bisa. Dia botakkan rambut dia. Tapi benda tu tidak pasti. Cuma itu apa kiasan pada nilai kita. Bila kita buat dia tu ada rasa semangat. Macam kita berceramah lah. Macam saya berceramah ni. Bila berceramah, tangan saya macam tu, kepala saya macam tu, gerak sini. Itu membuatkan lebih confident saya nak ceramah daripada saya slow gitu, tangan tak bergerak. Dan macam zikir begitu juga, bila kita bergerak tu rasa best. Tak apa, cuma jangan buat sampai jadi fitnah. Nampak? Jadi ada yang cukup rambut dia. Ada yang macam mana hijrah daripada tempat tu. Ada yang macam mana malam tu tak tidur, dia bertaubat pada Allah, menangis-nangis. Ada yang macam tu. Ada yang macam mana dia basuh semua pakaian dia. Ni ada. Ada dalam ni. Dia basuh. Masa dia basuh, ya Allah, dengan aku basuh ni, ya Allah, aku berniat, ya Allah, cuci hati aku, ya Allah. Dia pun basuh. Tahu-tahu dah koyak baju. Okey tu. Baik. Memperkuatkan azam bahawa anda tidak akan kembali kepada dosa. Memang kuat azam, ya Allah. Masa doa tu, ya Allah, aku berazam, aku tak mau. Sekarang ni hati aku memang tak mau kembali, ya Allah. Tapi aku manusia lemah, ya Allah, tolong kuatkan hati aku. Baca Allah, Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati aku pada agama dan juga ketaatan kepada Allah. Minta semua-semua. Ya. Kemudiannya apa? Memperkuat azam bahawa anda tidak akan kembali kepada dosa sama sekali buat selama-lamanya, kecuali apa yang terjadi dengan tidak disengajakan. Kadang-kadang bila kita dah ni tak sengaja, kita terbuat. Contohnya terlihat orang perempuan melakukan maksiat dan sebagainya, tak sengaja. Macam-macam kita ni kadang terlepas kata-kata. Kita ni kadang-kadang sesuatu benda jangan tanya banyak. Dalam Quran ada sebut apa? La tasalu nasya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya benda sesuatu benda yang mana kalau nampak ditunjukkan pada kamu, maka kamu jadi susah. Macam peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Bila disuruh kaum dia apa? Sembelih lembu. Dia kata apa? Tenang ya. Qala Musa sebelum qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lahu. Wa idh qala Musa liqaumihi an tadhbahu baqarah. Minta untuk sembelih lembu. Lepas tu pada ayat sebelumnya dia kata apa? Qalu ud'u lana rabbuka yubayyin lana ma launuha. Dia tanya, mula-mula macam mana lembu ni? Mamai Quran sedang Ustaz nak syarah sikit. Ada Quran. Ke semua dah hantar sana. Aku antum ni semua hantar sana. Dah tak ada benda kat sini. Ada Quran ni sini Quran. Allah. Ada lain. Biar jelas. Ambil Quran kat belakang. Tafsir. Tak Quran satu ni. Bukan. Yalah. Ayat berapa? Benar lagi nak sudah 10. Yalah. Ni Allah bagi contoh. Yasbu idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Bila dia kata pada kaum dia, kata inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah perintahkan kamu untuk sembelih lembu. Mula-mula tu Allah perintah sembelih lembu. Maknanya tak kisah lembu apa pun. Allah kata sembelih seekor lembu. Kemudian puak-puak dia kata apa? Qalu atattakhiduna huzwa, adakah kau buat kami bermain-main, ejek-ejek kami? Dia cakap pada Nabi Musa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada kaum yang jahil. Maknanya tidak mau jahil. Aku bukan main-main, masuk Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu tak puas hati lagi, dia tanya banyak. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tanya Tuhan kau, dia macam mana sebenarnya tu? Lembu tu macam mana? Mahi. Lembu sapi macam mana? Kemudian Nabi kata apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Dia
bau, nampak dia jadi lagi susah. Dia pergi tanya, tambah susah. Nabi Musa kata apa? Menjawab dia, Allah berfirman bahawa sapi betina itu dia tidak tua, la faridun wala bikun, tidak tua, tidak muda. Jangan tua sangat, jangan muda sangat. La faridun wala bikun awanun baina dzalik. Ada yang namanya pertengahan di antara keduanya. Fa'alu ma tu'maru. Maka buatlah apa yang diperintahkan. Buat sembelih. Dia tak tua sangat, dia tak muda sangat. Tak puas dia ni, dia tanya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya pula warna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Sudah tambah masalah lagi. Jadi susah lagi. Bila Allah pun cakap, beritahu dia macam ni. Yang mana dia beritahu, Nabi Musa kata innaha baqaratun safra, warna dia kuning-kuning, faqi'un launuha, yang memancar cahayanya. Yang mana kuning-kuning, minta maaf, yang kuning, yang mana warnanya kuning pekat, kuning tua. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin, yang membuatkan bila orang tengok seronok. Kan lagi susah. Tadi dah tanya banyak dah, dia cakap lagi tasurrun nadhirin. Lepas tu tak puas hati lagi, nak tanya lagi. Kalau tak boleh nak pakai yubayyin lana ma hiya. Tak puas hati lagi, beritahu betul-betul kami nak berjelas lagi. Macam mana? Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Sungguhnya kami dapat kekeliruan sikit bila kau cakap ni, kami tak tahu macam mana. Mudah-mudahan kami Allah mendengarkan dan kami dapat petunjuk. Kata kaum dia. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hatha musallamatun la syiyata fiha. Baru dia kata apa? Nabi Musa tambah lagi. Nabi Musa berkata apa? Iaitu mereka berkata ni, disebut oleh Nabi Musa, sungguhnya sapi betina itu macam mana? Dia adalah sapi betina yang belum pernah dipakai. Sudah. Yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Lepas tu sehat, lepas tu tak ada belang. Sudah. Tak ada belang, maknanya cantik badan ni daripada mula sampai habis. Yang kau cik pasal tanya banyak asal-asal tadi kan disuruh sebeli lembu je. Cari ke mana lembu sebeli je lah. Duk tanya sangat banyak. Kan itu disebut la tasalu an asya' itu dalam kau. Syukur. Bukan tak boleh tanya langsung. Maka dia kata apa? La syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq. Barulah orang kaum dia kata, sekarang ni baru kami jelaslah. Fadzabahu wa ma kanu yaf'alun. Allah kata apa? Fadzabahu. Akhirnya dia cari-cari dengan susah payah dan dia dapat sebeli seekor. Fadzabahu wa ma kanu yaf'alun. Dan mereka hampir-hampir tak dapat melakukannya sebab terlalu susah. Dan susah sebab apa? Dia orang cik pasar tu tadi. Macam orang tanya, Ustaz, saya beli barang dekat pasar boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tak perlu Ustaz bayar pun. Kalau kat pasar mana dia tahu orang tu tak dicuri ke barang ke apa, tak diapu kan, tak semayang pun orang macam tu haram. Kan susah. Tadi kan dah boleh. Beli je lah yang kau pergi detail-detail apa. Macam kita lah. Dia boleh faham. Ni bang, abang beli barang kat mana? Beli daripada kilang lah, saya beli tuan. Tak cakap tu bang, saya curi. Dah tak pasal-pasal yang beli. Tadi kan awal-awal kau boleh beli je. Kau pun tak berdosa. Islam pun tak suruh tiket sangat cari macam tu. Dah dia tempat ni nampak rubah harus nahnu nahkum ala zawahir wallahu yatawalla. Itu contoh lah banyak kan. Jadi bila kita mengaji ni, buat. Maka disebut di sini apa dia? Yang memang dalam ilmu dan memang kesasulan anda itu atas wajah yang memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui hakikat benarnya azab anda. Kita jangan risau, kadang kita dah azam dah, kadang-kadang tak sengaja terbuat juga. Percayalah, Allah tahu azab kita kalau betul, Allah tahu. Dan kita manusia, inna bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sungguhnya anak-anak Adam ini banyak salah, dan sebaik-baik yang buat salah itu adalah yang bertaubat pada Allah. Banyakkan taubat pada Allah. Jaga. Ya. Maka disebut dan seterusnya dalam usaha taubat ini, anda menuntut keredaan musuh anda seberapa yang mungkin agar mereka sudi memaafkan anda. Dan seterusnya lagi, anda mengqada'kan segala kewajipan fardu. Tadi yang pertama, kalau ada musuh, pergi jumpa, minta dia maafkan kita. Maknanya kita ada perusahaan dengan seseorang, minta dia redha, musuh kita redha, maaf. Kalau dia tak mau, kaedah dia kita pergi minta maaf semua-semua. Telefon dia ke, mesej dia ke, beritahu saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya.
tiadalah niat lain gini, saya harap awak tidak marah dan sebagainya. Kalau lepas tu dia kerah hati lagi, serahkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam mana? Tapi antum kena usaha lah, jangan hantar mesej, Assalamualaikum, minta maaf, tak ada sembuh lagi, tak ada ada minta sembuh lah. Itu yang sedar minta maaf bagus. Ada yang tak sedar, buat kecil hati, buat macam-macam tapi tak minta maaf. Itu pasal kita ni, masa saya di Yaman, di tarbiyah, setiap hari sentiasa bermaaf-maafan. Minta maaf, salam aja minta maaf, salam aja minta maaf. Kita tak tahu, mungkin kita ada salah kita. Apa? Baik. Maka seterusnya dia kata, dia sebut di sini, itu yang pertama, iaitu kalau dengan musuh minta selesai. Kalau ada masalah dia ulang balik, minta selesai. Kemudiannya seterusnya anda mengqada segala kewajipan fardu. Ni qada. Ustaz saya tak tahu apa. Qada terus. Oh macam susahnya. Susah apa? Allahu Akbar. Qada 4 rakaat je. Berapa minit je? Susah sangat je. Qada ada buat dosa tak adalah fikir pasal tu. Bila nak qada payah. Qada semayang kan masa lapang ada banyak semayang. Ni macam antum ni yang menghafal Quran. Sekali-sekala qada semayang, bukan sekali-sekala gerak qada. Masa qada tu bacalah hafalan. Ingatlah hafalan insya-Allah. Semayang sunat duha, baca hafalan. Sayyidina Osman satu rakaat berapa? 30 juzuk Al-Quran. Masya-Allah. Kita kena usaha. Boleh insya-Allah. Kemudian dikata seluruhnya mengqadakkan segala kewajipan fardu yang terluput seperti sembahyang, puasa dan lain-lain lagi. Sekadar anda kuasa dan seterusnya lagi anda kembali menyerahkan segala saki baki kewajipan fardu yang anda tidak terdaya mengqadakkannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa dan merendahkan diri supaya Allah menyempurnakan kewajipan yang masih tertinggal. Kita dengan Allah ni, biar hubungan tu sentiasa. Kita bangun tidur, nak tidur dengan Allah, maknanya bersama Allah. Bangun tidur bersama Allah, berjalan di atas muka bumi bersama Allah. Pikiran kita, apa yang kita nampak semua berkait kepada Allah. Biar sampai tak macam tu. Sampai para ulama tasawuf mengatakan nanti yang bergerak tu Allah. Macam ni tuan-tuan pergi mana selamat tuan-tuan? Sebab Allah bersama tuan-tuan. Allah ada perhati kita, Allah selamatkan kita. Allah kata apa dalam satu hadis Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu tujah. Ihfazillah tajidhu tujah. Jaga Allah, maksudnya jaga Allah macam mana? Ikut perintah dia, buat selama benda yang diperintahkan, jauhi benda yang dilarang. Tajidhu tujah. Kamu akan nampak dia di depan kamu. Maksud dia apa? Kamu akan dapati dia di depan kamu. Maksud dia apa? Bukan Allah tu betul-betul depan kita. Maknanya kita ada masalah je, Allah ada. Allah bagi penyelesaian. Kita ada masalah je, Allah bagi penyelesaian. Kita ada masalah duit, Allah bagi penyelesaian. Kita ada masalah anak, Allah bagi penyelesaian. Kita nak lagi, Allah tunjukkan jalan. Maknanya tajidhu tujah. Berkat kita duk bantu Allah Subhanahu Wa Taala. Duk ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Tak seronok ke biar kita berjalan ke muka bumi walaupun seorang, tapi kita rasa ramai. Kita berjalan dengan Allah, berjalan dengan Rasulullah, berjalan dengan para malaikat. Masya Allah, malaikat ni bersama dengan kita. Tahu tak kalau nak ikut berapa banyak malaikat pada tubuh kita? Dalam kitab Aqidatul Awam, berapa banyak malaikat dengan kita satu hari yang kat tubuh kita saja, yang menulis amalan kita, keliling kita. Banyak berpuluh malaikat yang duduk dengan kita. Biarlah dia rasa gembira sikit, ini dulu sebelah kita duk buat maksiat kita, yang nak menulis dan sebagainya. Kita tak dibuka hijab. Oi, cuba rakyat Atik ada kat bawah. Dia tunggu setiap orang yang turun bawah. Dia tengok yang turun ni bagus. Ni bagus, ni mengaji bagus, ikhlas hati, taat pada guru. Isi apa ni, imtisal amrillah, gini-gini ni kalau mati malam ni masuk syurga. Masya-Allah, dia tulis ya. Kita khofaf, kita syukur. Kita peluk malaikat tu. Atau keluar disko, malaikat dah tunggu kat luar. Dia tulis ni, dulu kat disko gini ni, kalau tak tempat taubat ni mati masuk neraka gini. Silat-silat dia robohkan disko tu. Kalau rakib Atik ada kat luar.
Ini masalah tak ada. Bukan tak ada, ada. Tak nampak. Sebab apa Allah bagi tak nampak? Allah nak tengok siapa yang betul-betul yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila tak nampak, masalah. Takkan nak tunggu nampak. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu masa kita pergi Sungai Gabah, Allah tunjukkan kekuasaan dia. Berapa banyak Allah tunjuk di langit masa kita ziarah para ulama. Kalimah Allah. Kita pergi Sungai Gabah jaga trekking, kita nampak daun dan tulis Allah Muhammad. Ini Allah nak tunjuk. Tak ada rasa yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pergi duduk kat Jeram Mengaji, tempat peranginan yang baru dibuka. Nama dia Jeram Mengaji. Apa maksud Jeram Mengaji? Asalnya sebenarnya situ bukan Jeram Mengaji, Jeram Mak Nenek orang panggil. Situ tempat tu nama dia Jeram Mak Nenek. Dia tukar nama Jeram Mengaji. Sebab apa? Setiap pukul 3 pagi hutan tu mengaji. Antum dengar? Tu terbongkar ya. Jeram tu mengaji. Ramai, berapa banyak ulama tokoh pondok situ lalu. Ada dengar khutbah, dengar mengaji. Dia ada makhluk situ, dia kampung dia kat situ. Dia beramal, berzikir, mengaji. Tak mustahil benda tu, bukan benda pelik. Ni nampak tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi Allah pergi tunjuk. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengerti. Allah di Baitul Qura Melaka. Setiap kali syekh-syekh datang, nampak kalimah Allah di langit. Syekh-syekh datang, Habib Umar datang, nampak kalimah di langit Allah. So, tak silap dia masuk dalam dia punya laman web. Bukan kita nak bangun-bangun. Kita ni kadang bila dengar macam tapi semayang dia juga. Aku tak faham tu. Tak ada info memang. Duduk tajuk kau situ orang pernah kelima Allah. Waktu kita pergi nampak. Tapi mana supaya tu juga apa yang kesan pada diri kita. Pada waktu tak fikir. Maksudnya bila nampak benda-benda tu tak fikir. Para ulama kata apa? Idza kana an-nasu lahu fikrah kana fi kulli syai'in lahu ibrah. Sekiranya manusia yang ada pemikiran, setiap benda yang dia tengok akan jadi iktibar pada diri dia. Dia tengok orang, dia insaf. Dia tengok apa ni langit, dia insaf. Dia tengok sungai, dia insaf. Sebab dia tengok tu, dia fikir Allah Subhanahu Wa Taala macam mana mencipta, hebatnya, gini. Janganlah nak tunggu boleh bercakap dengan jin. Janganlah nak tunggu macam-macam. Dah, tak perlu benda tu semua. Keyakinan kita. Nah, faham? Kemudian seterusnya anda pergi. Ni kaedah Imam Ghazali. Ni kaedah ulama-ulama dulu. Ada setengah ulama gali kubur, masuk dalam tu, duduk dalam tu. Ada setengah ulama begini-gini, nak bertaubat, menyucikan hati. Dia buat dengan sesuatu benda supaya dia terpaksa ke arah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di sini dia kata apa? Kemudian seterusnya anda pergi. Ni kaedah Imam Ghazali. Bila kita dah qada kewajipan kita ni nak start taubat, kemudian seterusnya anda pergi mandi dan membasuh pakaian anda. Ni dia punya kaedah. Dia ambil pakaian dia, dia bermaksiat dengan dia pergi basuh. Basuhlah sebab kotor satu. Lepas tu sebab ada satu tafaul. Apa maksud tafaul? Dalam Islam, dalam kaedah fiqh dia panggil tafaul dan tasya'um. Maksud tafaul, kita bertabaruk dengan benda bersempena baik. Tasya'um iaitu bertabaruk dengan benda bersempena jahat. Contoh tafaul, macam orang buat tahlil 3 hari. Dalam Islam tidak ada orang mengatakan 3 hari tahlil. Kenapa awak buat 3 hari? Saya bertafaul. Apa maksud bertafaul? Sebab Allah suka ganjil. Dalam Quran Allah kata innallaha witr yuhibbul witr. Allah ni ganjil dan Allah suka benda yang ganjil. Maka kami buat Yasin, baca 3 hari 3 malam, ambil yang ganjil Ustaz. Itu orang panggil tafaulan. Kita kadang masalah tak faham benda tu. Kenapa buat 3? Mesti 3 lah, dari dulu sampai sekarang 3 Ustaz. Tak nak 4. Itu bid'ah. Itu jadi bid'ah. Puak-puak yang lain pun ambil puluh mesti 3 Ustaz. Kita nak buat 4. Tak boleh. Ni masalah. Mana boleh tak boleh. Benda tu bukan wajib. Ada yang buat 40 hari. Ustaz, saya buat 40 hari. Kenapa buat 40 hari? Kalau dia kata memang 40 hari, keturunan saya dari dulu sampai sekarang memang 40 hari. Kalau lebih 40 hari kurang tak boleh. Ini bid'ah. Tapi kenapa buat 40 hari? Kita tafaul Ustaz. Itu pasal penting pada ilmu. Tafaul kenapa? Sebab Nabi Musa AS berkhalwat dan berkata dengan Allah, berkhawat selama 40 hari 40 malam. Jadi kami ambil keberkatan dari situ, kami buat 40 hari 40 malam. Okey, proceed.
Ni tafa'ulan. Oh, tapi kalau kata ni kenapa buat tali bapak ini? 7 hari Ustaz. Apa sampai 7 hari? Sebab kita mengenangkan dia bahawa dia joget selama 7 hari 7 malam di disco. Lepas tu dia mati Ustaz. Jadi kita buatlah 7 hari. Tak boleh. Ustaz 7 hari tu nak mengkafarakan yang dia joget tu. Tak boleh. Sebab kita bertabaruk dengan benda bersama jahat. Orang panggil apa? Tasya'um. Tasya'um tidak boleh. Dia tabaruk. Tasya'um. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Kalau kita tafa'ulan, jangan tasya'uman. Ataupun langsung tak masuk dua-dua. Kenapa ni buat 3 hari? Tak tahu dah. Daripada dulu tu nenek buat 2 hari tak betul. Nak kan ada juga. Cuba sekali-sekali buat. Kita buat 4 hari. 3 hari. Tak hari kan? Boleh, tak ada masalah buat 4 hari. Nak buat tali tiap-tiap sampai mati boleh. Maulidul Rasul. Tak itu Maulidul Rasul lah. Buat tiap hari boleh. Atau seminggu sekali buat malam Jumaat. Ada bila kita buat, Ustaz, ini kan bukan bulan Maulidul Rasul. Oh, dia tanya bulan Maulidul Rasul. Tapi kau ingat time Maulidul Rasul dia? Kau nak samakan Nabi macam kita yang sambut birthday ni kan? Ini Nabi Muhammad SAW beringat sentiasa, bukan yang ingat happy birthday dia je. Tak betul. Tapi kita menyambut kelahiran dia memang digalakkan oleh syarak. Kerana apa? Kerana Abu Lahab sendiri menyambut kelahirannya dan akhirnya diringankan azab setiap Isnin. Itu orang kafir. Bagaimana orang Islam yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, lebih-lebih lagi Allah bagi. Tapi jadikan dia momentum untuk mengamalkan sunnah Rasul dan mentaati dia, bukan momentum untuk bersyukuria dan menganggap ini satu perayaan semata-mata. Baik. Ini dia kata apa? Basuh pakaian dan berwudu untuk bersembahyang taubat 4 rakaat. Buat sembahyang taubat 4 rakaat. 2 rakaat sama ada dalam hukum fiqh. 2 rakaat maknanya 4 rakaat 2 salam, atau 4 rakaat straight pun tak apa, 1 salam. Boleh. Kami kat Yaman dalam hukum fiqh tidak ada masalah benda tu. Kami kat Yaman kadang orang sembahyang tahajud 10 rakaat straight 1 salam. Boleh, tidak ada masalah dalam hukum fiqh. Kalau kita buat ni agaknya orang kata pelik Ustaz ni, orang semua 2 rakaat ni salam ni 10 rakaat, mana mengaji? Dan kau yang tak mengaji masalahnya, bukan aku. Janganlah tanya aku mengaji mana, kau tak mengaji. Tu pasal kau tak tahu. Ini kata Ustaz mengaji mana Ustaz? Saya dulu kat Malaysia jumpa Tok Guru banyak. Memang kau jumpa, kau pernah tanya? Jumpa Tok Guru banyak tapi tak pernah tanya. Lepas tu Tok Guru mengajar buat dulu. Kau telinga, kau lepak, pandang-pandang sini. Lepas tu cakap Ustaz mengaji mana? Oh, dia sedap dia. Boleh, benda ni tidak ada masalah. Maka cuma yang bila dia kata mana yang nak pilih yang bagus tak? Yang afternya lebih tenang, lebih pertengahan, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sembahyang tarawih, yang afternya 2 rakaat 1 salam. Tuan-tuan nak buat apa ni? Berapa rakaat? Tolak witir? Kalau 20 kan? Straight. Berapa hari kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak perlu buat lah. Akan takut orang panggil ada tu muhakamah, akan takut jadi fitnah. Benda tak jadi fitnah tak payah buat. Tapi nak kata hukum dia boleh ke tidak? Kalau kita mengaji? Boleh, tidak. Baik. Anda mengqadakkan segala kewajipan fardu yang terluput. Mana tadi? Membasuh pakaian anda, berwudu untuk bersembahyang taubat 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat dan kerjakan sebagaimana yang diwajibkan dalam ibadat sembahyang. Baca, kalau boleh baca surah-surah dalam taubat ni. Yang biasa disyorkan iaitu apa? Surah Al-Fatihah, kemudiannya Qul ya ayyuhal kafirun, kemudiannya apa? Ataupun surah Al-Ikhlas, surah Qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu surah Al-Ikhlas. Dia sebenarnya baca apa-apa pun tidak ada masalah, cuma yang digalakkan. Kalau ataupun sebagaimana dalam riwayat-riwayat ada yang mengatakan membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian yang keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam witir pun begitu juga. Kadang-kadang kita betul Ustaz. Macam contoh sujud sahwi. Tuan-tuan kalau tengok sujud sahwi yang kita mengaji apa dia? Kita bersujud sahwi kita baca apa? Saja apa ni subhanallah la yaswa la yanam. Itu biasa. Tiba-tiba kita dengar sembahyang, ada dengar seorang ulama sebelah gitu, sombong besar. Kita dengar dia baca masuk sujud sahwi. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi. Kita pun
Seluman bersuara baca surah Al-A'la. Orang subhanallah layana. Subhanallah layana. Itu rupanya riwayat banyak. Ada riwayat surat itu ya. Jangan lagak sangat. Itu pasal kita ni kena tahu mengaji kadang-kadang benda tu ada. Macam contohnya bacaan-bacaan. Yang penting contohnya macam letak mayat. Semayang nak letak mayat. Lelaki perempuan kat pinggang ni, kepala kan. Duk gaduh. Ini mana ni? Kanan ke kiri ni? Ni kat mana ni? Oh, gaduh mayat tu kalau cakap, "Weh, cepatlah. Orang nak pergi kubur ni." Itu sunat peletakan mayat tu. Yang penting dia duduk kat depan. Itu yang wajib. Dia duduk kat depan. Itu pasal kalau ramai-ramai kita letak, kalau kat Mekah semua letak, dia duduk kat depan. Jangan semayang, mayat letak kat belakang. Campak ustaz tu, tak perlu letakkan keranda sekali. Itu tak betul. Dia mayat mesti letak depan. Islam tu mudah. Janganlah nak bergaduh kata di mana. Lepas tu kadang semayang, imam tu pula dia dekat kepala lelaki, dia dekat kepala, lepas tu dia ke tengah sikit. Imam tu tak sah semayang. Lepas tadi saya tengok dia punya kedudukan tak berapa betul lah. Bukan kat kepala betul-betul, dia duduk dekat pinggang. Pinggang tu perempuan. Kita semayang balik. Korek balik. La ilaha illallah. Ya, macam ada satu kisah di Yaman. Sebab tak mengaji, ada seorang pendakwah, dan dia ni orang yang menuntut ilmu. Daripada satu negeri ke satu negeri dia pergi nak menuntut ilmu. Satu ketika dia sampai satu kampung. Dia sampai satu kampung, dia singgah. Dia singgah situ, dia tanya, "Ada tak tuan guru di sini?" Oh, ada orang kampung kata ada. Dekat masjid kami ada suatu tuan guru besar. Dia selalu mengajar. Oh, dia kata, "Syukur, alhamdulillah. Aku sampai satu kampung yang ada tuan guru di sini. Aku nak mengaji." Sila. Dia pun dalam perjalanan nak pergi ke masjid tu. Tiba-tiba dia lalu tanah perkuburan. Dia nampak orang tengah tanam mayat. Jadi dia pun tengok apa yang mengaji bila dah tanam mayat ni, kita nak pergi tengok ziarah. Dia pun pergi kat tanah perkuburan tu nak tengok. Dia pergi ke tanah perkuburan tu, mayat ditanam. Bila mayat ditanam, dia tengok, oh insya-Allah. Tiba-tiba ada seorang bawa satu kendi besar, buyung. Dia bawa benda tu sampai dalam kubur tu, dia tuang susu, ada susu dalam tu. Dia tuang kat muka mayat. Dia pun kata, ini apa benda dia buat ni ada. Dia tanya, "Minta maaf tuan, saya nak bertanya, tuan tuang apa tu?" "Tuang susu." Dia cakap bahasa Arab lah. Lepas tu dia kata, "Kenapa?" "Kami belajar dengan tuan guru kami kat masjid tu." Dia kata, min sunanid dafan an yansabba al-laban. Min sunanid dafan an yansabba min sunanid dafan an yansabba al-laban. Tuan mendengar, boleh aku jumpa tuan guru? Ada dekat masjid pergi. Dia pergi jumpa tuan guru. Sampai masuk tuan guru soal tu. Dia pun datang. "Tuan Syekh, hari ini datang merantau nak mengaji dengan kata di sini ada guru." "Saya lah guru dia." Sebelum saya nak belajar, saya nak tanya tuan guru, tadi aku lagi tepi kubur. Aku nampak orang kubur tuang susu atas mayat. Dia orang kata tu sunat menanam mayat. Betul ke Tuan Syekh? "Ya." "Tuan Syekh minta maaf, nak tanya Tuan Syekh ambil kat mana Tuan Syekh?" Oh, dalam kitab Umdatus Salik fi fiqh al-madhhab Syafi'i. Dalam kitab Umdatus Salik pada fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata dalam hati dia dah khatam kitab ni, tak jumpa lah. "Boleh saya tengok kat mana?" Dia buka, ada muka surat sekian. Kitab Arab yang dia tak ada baris. Dia kitab ni Umdatus Salik tak ada baris. Tak ada baris, dia baca dengan dia ilmu nahwu. Maka buka. Ni dia. Lepas tu dia tengok. "Syekh, cuba Syekh baca, saya nak dengar." Min sunanid dafan ayan sabbal laban. Ya Syekh, dia kata daripada sunat-sunat tanam mayat, tuang susu atas mayat. Bila kata susu situ laban, maknanya insabba, maknanya menuang susu. Syekh sila baca. Sepatutnya min sunanid dafan ayan sabbal laban. Ba tu bagi bawah. Bila sebut insabba pada labin, maknanya kayu yang menutup liang lahat. Itu sunat tu.
dia letak menutup mayat. Mayat dah letak dekat dalam liang lahat kan, ada ruang kecil kan, kita tutup dengan kayu kan. Tapi lapin asalnya tanah liat yang dibakar. Kalau kat negara Arab, kalau kita pergi Mekah, dia letak ada petak-petaknya tu, dia tutup. Itu lapin orang panggil. Itu sunat. Dia baca laban tuan susu, habis sesat satu kampung. Nasib baik dia kata laban. Kalau dia kata min sunan ibdafan ayam sabbal laban, itu maknanya siapa daripada sunat menanam mayat, iaitu tanam anak unta sekali dengan mayat. Tak pasal unta kata why. Tak pasal aku benar, aku tak berdosa, kena tanam sekali. Ini jahilan, rosak masyarakat. Kerana itu benda ni nak kena faham, kena jelas. Maka benda-benda yang kita mengaji, banyak ilmu ni tak terkira. Apa yang kita mengaji bukan kita tak akan. Kalau sekali kita dengar lain, kita tanya Syekh, saya kaji macam mana pendapat Syekh, tanya begini. Saya pun kata begini. Orang dah tidak sekian. Oh, minta maaf, terbaik. Jangan kita terus blame orang tu salah, tanya dulu. Dan kerjakan sebagaimana yang diwajibkan dalam ibadat sembahyang. Dan selepas itu hantarkan muka anda. Oh, ni dahsyat ni mau tadi. Dah sembahyang 4 rakaat, dan kerjakan sebagaimana dalam ibadat sembahyang. Selepas itu hantarkan muka anda atas tanah tempat yang sunyi. Hantar muka dekat tanah. Hantar muka atas tanah di tempat yang sunyi, yang manusia tidak melihatkan anda melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi satu tempat orang lain tak ada, hanya Allah saja melihat kita. Kemudian ambil tanah tu, letakkan atas kepala anda, dan gulingkan muka anda yang merupakan semulia-mulia anggota anda ke tanah dengan air mata yang mengalir. Sampai macam tu, tak perlu, dia bukan wajib nak buat macam tu. Ini dia kata kaedah dia sampai macam tu, nak taubat supaya Allah nampak perbuatan dia nak sungguh-sungguh taubat ni. Ambil tanah, lomor pala, lepas tu tonyok muka dekat tanah, nak beritahu kata apa ni, nak taubat ni, nak kata hina dengan air mata mengalir. Kita datang daripada tanah, cium tanah balik. Ini bila kita daripada tanah, kemudiannya bila kita dah pakai hemat, ada kuasa, nak jalan atas tanah pun tak nak. Astagfirullah. Macam mana? Kan itu kita nak kena jelas balik. Nak pergi kampung, balik kampung dah kaya, dah hebat. Oh, jalan kat kampung angkat kain. Disgusting. Very disgusting. Nyampah tu. Lomo muka tu kat tanah tu betul. Action sangat betul lah. Hebat sangat lah. Mana? Tak ada mana pun yang kita belajar sana ni kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Kamu daripada situ dulu. Orang sepak sakit juga. Kau sepak tak sakit? Pakai sepeda kat luar lah, macam Tromen. Tromen tak, Superman. Mana? Action sangat macam apa? Ya. Kita pergi jalan, kotor tak apa, basuh lah. Tanah kan suci. Jangan jadi macam orang awam. Jalan-jalan melepasi tahi, lepas tu tengok balik tahi. Kena ke tidak? Dia tengok kaki dia, kena ke tidak? Dia pergi balik kat tahi tu, ni tahi, kena ke tidak? Melangkah tahi tu, kena tak? Alah, dia berpijak. Kena pun dia. Bawah-bawah. Jangan kecil hati orang kampung kalau kita buat macam tu. Lepas tu kita kena bersihkan diri kita. Baik. Guling-guling lagi dia kata, muka anda yang merupakan semulia-mulia anggota anda ke tanah dengan air mata yang mengalir, hati yang gundah, gulana, dan teriakan suara yang nyaring. Ya Allah. Tapi jangan depan orang. Depan orang nampak macam riak. Buat seseorang. Itu yang dia kata pergi tempat sunyi. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Boleh mana ya Allah. Kita cukup sebenarnya kalau tanya saya macam Ustaz, duduk di tempat yang sunyi, mohon pada Allah dengan linangan air mata, minta maaf sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar. Allah akan kata, kita tak yakin. Allah kata apa? Ana 'inda munkasarati qulubihim min ajli. Aku bersama orang yang hati dia pecah-pecah sedih kerana aku. Bila kita sedih kerana Allah, Allah bersama kita. Saya dulu ada satu lagu saya suka, lagu Melayu. Dia kata apa? Tuhanku dalam kemangku ku sebut namamu. Tu dia dulu ubah
bahasa Arab. Rabbi asna'i wahmi adhkuruka hatta ta'abtu nafsi likafati dhikri Rabbi. Terjemahkan boleh, bahasa Arab pun lagi bagus. Itu tak apalah, maknanya dia duduk dia ingatlah. Baik, minta ampun pada Allah SWT, buat sungguh-sungguh. Ini ni contoh yang diberikan Imam Ghazali ni. Nak kata sungguh-sungguh, buat benda-benda tu sungguh-sungguh, ya? Bukan main-main. Kita kadang-kadang buat agama tak sungguh, buat cita-cita ya, buat majlis ilmu tak bersungguh, ulama datang tak bersungguh, kemudian buat berzikir, tahlil, maulid tak bersungguh. Alah, kita buat gitu-gitu je lah, ada orang selawat sudah lah, tak mau. Oh, tapi buat konsert siap dengan sound dia, sound effect dia, Masya Allah. Oh, dengan pentas tersegar indah. Tapi bila jumpa ulama, ajal. Kadang-kadang kursi mana? Sorry, saya terlupa. La ilaha illallah. Kau boleh terlupa meja dia dekat kursi tak bersungguh. Memang ustaz kita minta, ustaz tu dia tawaduk, dia mengaji, dia tidak perlu meninggal diri. Tapi itu hak dia sebagai ulama. Kita nak kena hormat. Itu antum yang tuan-tuan, kita orang ramai nak kena hormat dia. Kalau kita tak buat itu, kita tak jalankan hak bagi dia. Sebab Allah SWT kata apa? Orang-orang alim ni darjatnya dinaikkan banding yang lain, maka kita kena muliakan dia. Oh, ini tak ada. Orang yang tak semayang kita muliakan. Artis-artis tak apa-apa cium tangan lagi. InsyaAllah. Jumpa artis, Kak, macam mana nak jadi artis cakap? La ilaha illallah. Tanya pula. Yang penting ikhlas. Allah mahu tak tahu aku. Dia kata yang penting kita menyanyi kena ikhlas ya. Kerana Allah ya. Yang pening kepada orang sekarang. Aku tak faham tu. Saya baca dalam Mastika di temu duga di temu bual pelacur veteran yang dah lama. Dia kata apa? Dia cerita dalam tu dia tak puas hati dengan pelacur sekarang. Dia kata saya sebenarnya pelacur ini bukanlah kita nak, tapi sebab zaman kita mendesak ketika itu, saya jadi ratu kebaya, jadi ramai orang minat saya terpaksa melacur. Terpaksa. Aku ni ratu kebaya terpaksa. Tak ada orang tak senapang nak kepala pun. Nampak? Lepas tu saya cuma kami berbeza dengan pelacur sekarang. Sebab pelacur sekarang ni demand terlalu tinggi dan harga terlalu tinggi, sedangkan kami dulu ikhlas dalam nak la ilaha illallah. Baca ikhlas tak tutup tu. Ikhlas apa pelacur? Orang otak dia tak betul sebenarnya. Kita duk ikut sama syaitan, ikut orang barat, otak dia tak betul. Cuba tanya kat dalam temu bual kat sekarang macam mana awak sekarang ni ya, kita tengok sanggup keterampilan seksi dan awak punya lakonan awak sekarang ni semakin berani ya, menyebab ramai orang minat awak. Jadi apa pendapat awak dengan keadaan awak sekarang ni sanggup membotakkan kepala awak dan sebagainya? Jadi kenapa awak? Ya, saya syukur alhamdulillah, ini semua adalah anugerah daripada Allah kerana saya mampu buat demikian. Dia kata cakap macam tak perasan. Alhamdulillah berkali. Tuan-tuan, kita syukur pada Allah ni untuk apa? Untuk kita buat maksiat untuk dia lah. Oh, kita kat bawah pula kita dengar apa? Betul. Macam mana nak dia jadi dia? Bila ustaz cakap, alah ustaz ni janganlah keras sangat, zaman ni berubah ustaz. Ustaz ikutlah, maknanya perubahan sikit, janganlah keras sangat. Bukan dia selalu ustaz nak tengok ni cerita-cerita macam ni. Bila ustaz cakap macam tu pula. Lepas tu Ustaz tolong carikan ni anak saya ni nak kahwin, anak saya perempuan dah umur sekian, Ustaz tolong carikan boleh? Tapi kalau boleh yang biasa-biasa Ustaz saya tak nak. Awak nak macam mana? Ada yang biasa-biasa lah. Kalau Ustaz ni takut payah lah Ustaz, nanti kalau tertinggal semayang ke nanti bising lah. Dia minta kat Ustaz ni, kau tak perasan ke aku terasa? Orang sekarang otak yang mana dia bila bercakap? Tak seduli ke? Ustaz ni tu orang salah lah. Astagfirullahaladzim. Ustaz kau bentik ke?